berdasarkan dalil-dalil yang umum, mungkin daripada Quran, mungkin daripada sunnah, mungkin daripada perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dalil yang umum. Jadi ulama ijtihad ada 7 hak Al-Quran. Setengah kata ada 6, setengah kata ada 8, tapi tak apalah, itu perbahasan dia orang. Cuma kita nak kongsi, nak berbincang pada malam ni 7 hak Al-Quran ke atas kita, insya-Allah. Okey, yang pertama sekali disebut oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Mujajjid. Yang pertama hak Al-Quran ke atas kita ialah ma'rifatu tilawatis sahihah, ataupun kita kata tilawatuhu haqqa tilawatih. Masya-Allah, bacaan Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Maksudnya apa? Dengan bahasa yang mudah, ma'rifatu tilawatis sahihah. Yang pertama sekali hak Al-Quran ni kena tahu bacaan yang tepat, bacaan yang sebenar-benar bacaan. Sebab tu istilah yang digunakan oleh para sahabat, qira'atu kama unzil, bacalah Al-Quran ni sebagaimana dia diturunkan. Kita nak bahas sikit hak yang pertama ni. Mungkin secara umum mungkin nampak macam mana ustaz bacaan sebagaimana dia diturunkan. Okey, yang ni pertama sekali. Bila sebut Al-Quran, dalam banyak-banyak perintah ataupun yang Allah minta kepada kita berkenaan Al-Quran ni, Allah kata apa? Warattilil Qur'ana tartila. Satu, Allah minta, bacalah kamu akan Al-Quran ni dengan fi'il amar, warattil, bacalah kamu, suruhan daripada Allah Ta'ala, Al-Quran ini dengan tartil. Yang ni perbahasan banyak lah. Mungkin tuan-tuan, pengalaman saya sendiri zaman muda, ini pun muda lagi, tapi zaman sekolah menengah pun kita dah dengar apa itu tartil ni. Allah minta tartil. Apa tartil dalam Al-Quran ni? Jadi sekadar pembacaan saya, kajian saya jugalah, saya minat dalam bab Al-Quran ni. Kita sampai ke Mesir, alhamdulillah, belajar ke Mesir, dan alhamdulillah saya jumpa banyak takrifan tentang tartil ni. Yang glamour yang selalu kita dengar, takrifan Sayyidina Ali kan, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Kena tajwidul huruf, tajwidul huruf dan mengetahui tempat-tempat berhenti, itu tartil Al-Quran. Tapi bila mana kita belajar lagi, saya jumpa satu takrifan yang cukup cantik untuk kita faham apa itu tartil Al-Quran. Dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh ingat yang ni, ingat sampai kiamat lah, sampai mati. Sangat mudah takrifan ini, iaitu kata, saya petik daripada yang disebut oleh Syekh Aiman Suwaid. Kalau tuan-tuan kenal dia ni dia kata pakar rujuk Al-Quran lah zaman kita sekarang ni. Syekh Aiman Suwaid, Aiman Rushdi Suwaid, dia orang Syria dan masa hidup lagi sekarang ni pakar rujuk Al-Quran. Tapi wallahu alam, seingat saya dia orang Syria, tapi dia tak duduk dah di Syria sekarang ni, dia mungkin berhijrah di negara lain, wallahu alam, saya tak pasti di mana. Cuma dia pakar rujuk. Antaranya Syekh Isa Ma'sarawi kan, tuan-tuan kenal, dia selalu datang ke Malaysia. Cuma takrifan yang dibagi tentang tartil sangat cantik tuan-tuan untuk kita sama-sama fahami, iaitu dia kata dengan bahasa yang mudah saja, akhrijuhu harfan. Apa tartil Al-Quran yang Allah minta ni? Akhrijuhu harfan. Keluarkanlah huruf itu satu persatu. Dengan maksud apa? Bila mana tuan-tuan baca Al-Quran ni, satu-satu huruf tu mesti jelas. Kena jelaskan hak-hak setiap huruf tu. Contoh, saya buat contoh untuk lebih jelas lagi. Tuan-tuan tak kiralah dekat mana tuan-tuan dengar bacaan anak ke, bacaan isteri ke, bacaan kawan kita, tiba-tiba dia baca ayat yang kita hafal. Contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Surah Al-Baqarah kat depan tu kan, kita hafal surah ni, ayat ni, tapi bila kita dengar dia baca tu, nun tu ada ke tak ada dia baca tu, sawa'un cukup ke mak wajib tu, innal ladzi, zal mesti keluarkan lidah, sebut zal ni mesti keluarkan lidah, siratal ladzi mesti keluarkan lidah, tak keluar lidah dia boleh jadi zai. Jadi kalau dia baca tuan-tuan, huruf apa disebut tu, yang tu boleh kata confirm, tak tartil lah tu dia, tak tartil bacaan tu. Jadi kena betul-betul tuan-tuan, bila sebut setiap huruf bagikan hak dia, iaitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim zartahum, nipis kat situ, dan dia tidak nipis, dia zar. Setengah orang ramai salah kat sini, dia baca zar, nipis, zar, jangan. Ataupun terlebih tebal, zar, muncung mulut, tak nak juga, dia tengah-tengah je, zar. Samalah macam Allahu Akbar. Ramai yang baca Allahu Akbar, dia muncung mulut, jangan tuan-tuan. Ataupun bila kita tegur dia, jangan tebal sangat, dia baca macam mana?
Allahu Akbar. Bar itu nipis tak, jangan. Ra bila mati tengah-tengah dia. Dia banyaklah perbahasan dia, keadaan-keadaan dia tu. Tapi cara Allahu Akbar mesti tengah-tengah. Allahu Akbar. Tak muncul mulut, tak nipis. Itu antara kita nak bahas tentang tartil Al-Quran lah. Cuma sikit lagi lah insya-Allah. Kita ada 7 hak Al-Quran. Cuma hak yang pertama ni saya nak mungkin tekankan sikit lah. Yang seterusnya mungkin sama-sama kita belajar. Cuma yang pertama ni bagi saya penting lah, kerana dia asas. Baca Al-Quran ni mesti yang sebaiknya, yang sebenar-benar bacaan. Saya nak kongsi sedikit. Kita dah tahu tartil ni makna dia bagi hak setiap huruf tu. Dan tak lain tak bukan hak setiap huruf ni ada 2 sahaja tuan-tuan. Yang kalau tuan-tuan boleh belajar 2 ni, insya-Allah sempurna setiap hak-hak huruf tu. Huruf ni huruf apa tuan-tuan? Huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, ja, ha, kha tu sampai ya tu. Rasa-rasanya ada berapa tuan-tuan? Soalan cepu emas ni. Ustaz suka sangat tanya. Jangan tanya Ustaz, first time datang jangan tanya, nanti tak jemput dah. Okey, huruf hijaiyah ni ada 28 huruf. Alif sampai ya tu 28. Ada kata 29 bila kita asingkan hamzah dengan alif tu. 29 boleh lah, ada kata 27. Tapi kita pegang 28. Saya nak kata mudahnya Al-Quran ni, bila kita belajar alif sampai ya tu, kita belajar 2 hak dia. Setiap huruf dia ada 2 hak, iaitu apakah tempat keluar dia dan apakah sifat dia. Settle tuan-tuan. Bukalah muka surat mana pun tuan-tuan boleh baca dengan baik. Sebab apa? 28 huruf ni 114 surah, 30 juzuk Al-Quran, tak keluar pun daripada 28 huruf ni. Percayalah tuan-tuan, bukalah muka surat mana pun, mesti daripada 28 huruf ni. Sebab tu kalau kita boleh betul ingat, faham, okey, alif kat mana keluar, apa sifat dia, ba dekat mana keluar, apa sifat dia. Itu mudah-mudahan itu tidak kita kata tak ada cara lain lah, itu mesti berguru lah. Tuan-tuan, saya yakin di setiap masjid di Selangor ni dia ada guru Al-Quran dia. Mudah-mudahan kita minta ulang lah. Kadang tu kita belajar lama dah tapi tak ingat. Mudah-mudahan kita minta ulang makhraj huruf dengan sifat